Mari. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat. Aku nak cerita dengan kamu semua satu laporan berita yang paling hangat melibatkan Muhyiddin Yassin dan Nazri Aziz. Cerita ini apabila Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin muka tebal muka. Apa maksud tebal muka? Bila aku share, bila aku cari di dalam Google, maksud tebal muka, maknanya muka tebal, maknanya orang yang tak tahu malu. Nazri Aziz menggelar Muhyiddin Yassin sebagai orang yang tak tahu malu. Jadi apa ceritanya ini sebenarnya? Apa cerita sehingga Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin tak tahu malu, tebal muka? Ceritanya apabila Muhyiddin Yassin dilaporkan hangat di dalam berita-berita tempatan mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin telah berjumpa Tun Mahathir Mohamad. Itulah yang diulas oleh Nazri Aziz. Beliau mengatakan Muhyiddin tebal muka sanggup jumpa Tun Mahathir. Menurut Nazri Aziz, beliau mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin sudah terdesak untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, dan menurutnya beliau yaitu Muhyiddin Yassin ingin menjadi Perdana Menteri sekali lagi kerana kepentingan pribadi dan bukan untuk rakyat dan negara, kata ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Bercakap kepada Astro Awani, Muhammad Nazri mengatakan dan menyifatkan Muhyiddin sebagai terdesak kerana mahu menyelamatkan projek-projek beliau yang mungkin telah dibatalkan oleh kerajaan sedia ada. Wow, ini satu dakwaan yang amat berat. Apabila Muhammad Nazri Aziz mengatakan Muhyiddin Yassin terdesak dan beliau mahu menjadi Perdana Menteri kerana mahu menyelamatkan projek-projek beliau yang mungkin telah dibatalkan oleh kerajaan sedia ada. Jadi sebelum kita teruskan ulasan ini, pada pendapat Anda, siapa yang sebenarnya patut dipersalahkan dalam isu kali ini? Adakah Nazri Aziz memang benar berkata, pada pendapat kamu, betulkah apa yang Nazri Aziz katakan ini, Muhyiddin Yassin tebal muka, muka tebal, tak tahu malu? Ataupun kamu rasa Nazri Aziz ini memang celupar mulutnya, memang terkenal Nazri Aziz ini dengan keceluparannya. Siapa saja yang dia mau cakap, dia akan cakap dengan berterus terang. Ada juga kebaikan ada kebaikan Nazri Aziz bercakap secara berterus terang seperti ini. Tetapi yang menjadi persoalan, benarkah Muhyiddin Yassin betul-betul mau menyelamatkan projek-projek beliau yang telah dibatalkan? Adakah, betulkah? Kalau tidak betul, ini satu fitnah, bosku. Jadi kita tunggulah apa jawaban daripada Muhyiddin Yassin tentang isu ini. Malah Muhammad Nazri, kita sambung lagi. Malah Muhammad Nazri Aziz menganggap Muhyiddin sebagai individu yang tidak mempunyai maruah kerana sanggup meminta sokongan daripada individu yang pernah dikhianatinya sebelum ini. Ini merujuk kepada pengkhianatan Muhyiddin Yassin kepada Tun Mahathir Mohamad sehingga beliau menyingkirkan, memecat Mahathir Mohamad daripada Presiden Bersatu. Akhirnya beliau berjumpa pula, dan ini disifatkan oleh Nazri Aziz sebagai tidak bermaruah kerana sanggup meminta sokongan daripada individu yang telah dikhianati oleh Muhyiddin Yassin. Nazri Aziz juga mengakui sangat terkejut apabila mendapat tahu Muhyiddin sanggup pergi berjumpa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan meminta sokongan untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Tetapi berita terkini dalam laporan-laporan terkini yang saya baca sebentar tadi, Muhyiddin Yassin mengatakan beliau berjumpa kerana ada jemputan daripada pemimpin pejuang. Ini cerita berulang sekali lagi. Tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam PRN Johor dahulu ada satu isu yang paling hangat. Apabila timbul isu Zahid Hamidi membawa fail dan ingin meminta bantuan Muhyiddin Yassin untuk lepas daripada atau campur tangan dalam hukuman atau dalam perbicaraan di mahkamah. Tetapi Zahid Hamidi katakan dia tak pernah jumpa, dia tak pernah minta, dan Muhyiddin Yassin kata pernah. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Zahid Hamidi mengajak untuk sumpah laknat
dan bawa dalam kes mahkamah. Tapi sampai sekarang kita tak tahu lagi, habis dia PRN Johor, selesai ceritanya. Dan kali ini pula ceritanya hampir sama lagi. Muhyiddin Yassin kata beliau jumpa karena dijemput oleh pemimpin pejuang. Nazri Aziz menyifatkannya ini sebagai terdesak dan beliau terkejut. Muhyiddin ini terbukti, kata Nazri Aziz, Muhyiddin ini terbukti muka tebal sebab sanggup pergi minta sokongan daripada Tun Mahathir yang pernah beliau hianati sebelum ini untuk mencapai cita-cita menjadi Perdana Menteri. Pada saya, perbuatan Muhyiddin ini adalah sangat tidak normal, kata Nazri Aziz, kerana bagi manusia biasa yang mempunyai maruah dan integriti adalah sukar untuk melakukan perkara ini. Bidas beliau lagi. Iyalah, sekarang ini ahli politik Malaysia pelik-pelik kan. Ada juga orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara tapi belum dipenjarakan lagi, masih juga tak tahu malu. Itu pun pelik juga menurut Rafizi Ramli dan juga Mahathir Mohamad. Tun Mahathir mengatakan pelik tapi benar. Keadaan di Malaysia sekarang terutamanya politik, ada orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, denda 210 juta tapi masih tak tahu malu, kata Tun Mahathir Mohamad. Jadi ini mungkin kepelikan yang sedang berlaku dalam politik Malaysia. Biasalah orang ahli politik ini akan cakap politik Malaysia ini adalah unik dan dinamik. Jadi sebelum kita teruskan ulasan ini, kamu tinggalkan komen kamu. Kamu setujukah dengan kata-kata dinamiknya politik Malaysia ini sehingga apa-apa saja boleh terjadi, yang penting apa yang diingini itu tercapai. Dengan perkataan yang lain, yang penting sasarannya tercapai. Muhammad Nazri juga menjangkakan hasrat Muhyiddin untuk kembali menjadi Perdana Menteri akan gagal kerana tindakan itu dibuat atas kepentingan pribadi dan bukan demi rakyat menurut beliau. Kalau Muhyiddin dan parti-parti pembangkang yang lain bergabung dan mahu mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional kerana mereka rasa lebih bagus, mungkin akan dimakbulkan oleh Tuhan menurut Nazri Aziz. Tetapi kalau nak jatuhkan UMNO yang merupakan parti keramat atas sebab kepentingan pribadi, kerana nak selamatkan projek seperti Digital Nasional Berhad, saya rasa ianya akan gagal menurut Nazri Aziz. Dan saya pelik juga sebab sebelum ini, masa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, Muhyiddin acap kali ulang beliau tidak berhasrat nak jadi Perdana Menteri, tetapi pergi minta sokongan pihak lain untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Ini nak kata tidak ada hasrat atau macam mana soal beliau lagi. Pada hari Jumat yang lalu, pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Dr. Mahathir mendakwa Muhyiddin bertemu beliau untuk mendapatkan sokongan dalam usahanya untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Selain Dr. Mahathir, Presiden Parti Warisan Datuk Seri Safri Apdal juga mendedahkan Muhyiddin menghubunginya untuk mendapat sokongan bagi membolehkan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Wow, adakah seperti Sahbudin Husin mengatakan, mungkinkah Muhyiddin akan tarik sokongan serta-merta pada bila-bila masa untuk mendapatkan kuasa Perdana Menteri sekali lagi? Sila tinggalkan komen Anda tentang isu ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.